وصحبه وسلم لا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين حرية بأن يحرص عليها وتخدر في سويد الفؤاد وحقيقة بأن ترفع على منصة الترجيح والاعتماد. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Hinggalah pada katanya hariyatan sebenarlah, patut benarlah. Ini dia panggil i'rab jadi hal bagi keadaan ini risalah. Mana sebenarlah hal keadaan ini risalah ni, risalah Faridatul Faraid yang kita nak mengaji ni, sebenarlah baginya, patut benarlah, patut sangatlah nak bagi kitab Faridatul Faraid ni bi an yuhrasa 'alaiha dengan bahawa dilobokan atas mendapat ini risalah. Kena pakak belombo nak pergi beli kita risalah ni. Jangan kita tak ada kitab. Tak rugi kita beli kitab ni. Walaupun kita kata kita tak saya jadi ustaz. Tapi kalau kita beli kitab ni manfaatnya barangkali anak cucu cicit kita. Walaupun kita tak pandai nak baca, boleh jadi anak cucu cicit kita seesok boleh ambil manfaat. Boleh ambil manfaat dengan kitab kita beli ni. Zaman saya mengaji dulu murah ya kitab ni. RM1.20 kita jawi lagu ni. Walaupun ada dah untuk nenek mulanya tinggal. Ni hak tobok lama lagi. Ada hak lama lagi pada tu ada lagi. Tapi tetap saya beli juga. Sebab tak rugi beli kitab ni. Siapa dia nak jadi kaya, beli banyak kitab. Tu disebut oleh Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir. Salah satu daripada orang panggil apa? Petua nak jadi kaya, beli banyak kitab. Tak sungguh. Sebab contoh dah, kita beli hak lama-lama dah. Hak Tabaatul Ula, hak Bulak, tabak lama. Zaman kita beli tu murah je. RM1.50, RM2.50, RM5.50. Masa berlalu dia jadi mahal. Tu jadi mahal. Ada jenis orang-orang dia nak kitab-kitab lama, hak tabak lama. Jadi harga dia tu naik. Dia sepa tanah juga harga ni. Sepa tanah. Tanah kita beli tu, ya contoh, mula-mula beli tu RM100,000. Lah ni kalau orang nak beli tu jadi tidak RM100,000 dah. Jadi RM300,000. Tu tengok. Jadi untung banyak. Sama kitab pun gitu juga. Zaman kita beli mula RM1.50. Murah kan? Tapi lah ni kalau orang mari tengok ustaz, Allah ngadobek penuh harga ni ustaz jual lah saya. Tak jual Allah. Berapa? RM1,000 ada kan nak. Kitab tulisan tangan, untuk nenek moyang mula, makhtutah dia panggil, kitab tulisan tangan. Ada Quran pun tulisan tangan, ada 2 naskah Quran tulisan tangan. Orang nak bayar. Lebih kurang nak bayar dalam hak satu tu dia nilai ke tak berapa lama sangat, dalam RM30,000. Hak so lagi lama, lebih 100 tahun. Jadi nak beli siapa ke 60 ke 70,000 gitu. Siapa tahap tu? Ketah lama, dia boleh tahu ketah ni berapa usia dia berapa kan.
Jadi bagi orang hok nak jadi kaya ya jual. Tapi kita orang ni saya dah. Dah. Oh, kalau jual hak tu tak ada kena minta derma dah buat pondok ni. Pakai buat sendiri. Tak jual lah. Saya nak sejarah tulisan tangan tu nenek gapo kita sipel jaga taruh molek. Tapi ada juga hak jenis-jenis tok nenek orang alim, tutup guru pondok. Bila mati ni anak cucu ni tidak orang ngaji pondok. Ya bakar api terus. Saya, memang saya. Nah, Allahu akbar. Saya lah. Sebab orang tak tahu nilai ni. Orang tak tahu nilai. Jadi kalau anak ada, rasa ayah saya atau putuk saya ni ngaji pondok banyak kitab ustaz. Nak ke kanan-kanan. Oh, jangan bakar. Nah, kalau tak saya jual tak tahu harga pun wis sedekah kamu tak apa. Ada tu tak jual, kita jaga banyak. Tutup guru ada di Negeri Sembilan, nah. Ada tok guru di Perak ke gapo demo, nak bakar api dah, jangan bakar. Kita. Nah. Tapi kita beri juga lah duit sikit. Nah, dia kata, apa banyak sangat ni? Tak banyak sebenarnya, lebih lagi sebenarnya. Sebab dia tak tahu nilai nah. Dia suka barang bandar. Nah, kita tengok buruk tapi orang hak tahu nilai dia. Mahal apa? Nah. Mahal barang lama kau mahal. Itu kita kecek urusan dunia lah, padahal bukan hak tu maksudnya. Nah. Maksud dengan kata kaya ni artinya tak berajak lagi orang panggil anak cucu cicit kita nak beli kitab. Ada cukup dengan hak kita beli dah. Maka kita pun dapat sahih juga. Sahih apa? Sahih dia ambil manfaat dengan kitab hak kita beli. Kita beli tu. Nah, kita beli kitab. Kita tak boleh nak mengaji. Kita tak pandai. Kita bukan orang alim. Nah, jawi tak tahu. Tapi anak kita atau cucu kita esok kita datang ngaji agama, dia boleh baca, dia pula guna kitab kita tu buat ngaji. Pahala masuk tak dalam akaun bank akhirat kita? Masuk sebab dia guna intifak, dia ambil manfaat dengan kitab kita. Itu tak rugi. Tak rugi, tu kaya masuk semua. Selama mana dia duk ambil manfaat dengan kitab kita beli walau kita mati dah, masuk semua pahala. Kaya. Padahal beli murah je, RM1.50. Beli rokok ni RM10 lebih sekotak. Kau dah berapa ringgit dah ni? Ya abjuruhnya dia, masya-Allah. Allah sejuk dah ada. Nah, mahal tapi tak boleh nak ambil manfaat orang lain. Nah, perokok tu je ambil manfaat dengan ngisap Nah, anak cucu cicit ada boleh ambil manfaat rokok dahir kita beli. Tak boleh dah. Nah, orang yang ngisap je lah ambil manfaat dengan ngisap. Habis putung habis kau tak tahu boleh tu siapa. Lepas tu habis situ. Nah, ada pun kitab ni walau kita tak pandai baca kata beli wak gapo tak pandai. Jangan. Sesok anak kita, cucu kita tak kita nak anak cucu cicit kita jadi peraung, jadi namrud, jadi korung. Nah, duk berdoa semua lepas maya rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, duk doa semua supaya anak bini kita, cucu cicit zuriat kita ni jadi sejuk mata hati. Kau pernah tahu Tuhan perkenal ada satu-satu cucu kita ke cicit kita ke yang mengaji pondok, mengaji agama, boleh mengaji, boleh baca Jawi, boleh baca Arab. Kita beli kitab kita tak ada dah. Dia pula, itu aku ada banyak kitab punya tapi kosong, tak ada dobit. Getuk mula beli saja, tak pandai baca. Nah, dia ambil guna buat ngaji di pondok apa semua. Boleh pahala tak kita? Boleh. Tengok. Pahala apa tak? Kaya tak? Kaya kita akhirat. Tu tengok. Maka sebab tu kata Syekh Ahmad, hariyatan, hal keadaan ini risalah ni sebenarlah, patut benarlah, patut sangatlah pada risalah ni dengan bahawa dilobokan, dilobo mana ditomok atas mendapat nyonya ini risalah. Nah, bi an yuhrasa 'alaiha, dengan bahawa bersungguh-sungguh dilobo, ditomok di atas mendapatkan hadhihi risalah.
wa tuhdara fi suwaida'il fuadi. Toh pada kata yuhrasa ai hariyatan bi'an, sebenarlah, patut benarlah, patut sangat-sangatlah, dengan bahawa tuhdara fi suwaida'il fuadi, diingatkan segala bicaranya, bicara ini risalah pada mata hati. Jadi bukan setakat kita beli saja, tidaklah. Kalau hak molek lagi, makna kita beli, pas kita mengaji. Bila kita mengaji itu, kita ingat masalah-masalah yang dibahas di dalam kitab Faridatul Faraid. Allah. Kalau kita ngaji sungguh, kita hak tidak ustaz ni, kita orang awal, orang kapur ni, kita ngaji kitab Faridah ni cukup dah lepas fardu ain dalam ilmu tauhid, cukup. Bukan setakat lepas fardu ain. Barangkali kalau Tuhan wi cerah, hati kita boleh faham ilmu agama ni. Sampai ke tahap fardu kifayah pun boleh. Sebab dalam kitab Faridatul Faraid ni dia sesuai untuk setiap lapisan masyarakat. Orang baru nak mengaji mubtadi pun sesuai, orang mutawassit, orang pertengahan sekolah menengah pun sesuai, orang muntahi, orang alim pun sesuai. Sebab kalau dalam perbahasan sifat-sifat, contoh sifat-sifat ma'ani, nantinya dibahaskan juga ta'alluq, ta'alluq suluhi qadim, tanjizi hadis, tanjizi qadim, ta'alluq qubdah dan sebagainya. Hak tu bukan fardu ain kalau kira, tapi dibahas juga. Dan ada caranya nak wihak orang awal ni mudah faham. Dan ada juga huraian lebih daripada setakat hak orang awal. Mana naik ke tahap fardu kifayah. Bahkan kalau orang awal ni mengaji, faham, nak boleh jadi alim dia pada ustaz-ustaz, boleh jadi. Boleh jadi. Tu ustaz-ustaz tak lalu kok mengaji kok pondok boleh jadi. Sebab tu ada dulu di Subang Bestari ni, ada seorang hamba Allah tu ustaz lah, cuba-cuba nak mengajar ilmu sifat 20. Dia tak tahu kata jemaah seorang ni khotel dah kitab Faridatul Faraid. Bila dia terang mengajar sifat 20 lah sekali, orang jemaah seorang mari curi, kata ustaz, sambung mengaji lagi samsing jemaah seorang ni, gedebe jemaah seorang ni boleh cuma ustaz, sambung mengaji lagi ya ustaz. Apa? Tak kena huraian ustaz, kami mengaji lagi kitab Faridah ni gini. Boleh hurai pula. Pada hari orang kapur ke ustaz, tapi dia mengaji sungguh. Apa tu? Dia beli, bah dia mengaji, diingatkan segala bicaranya, bicara ini risalah, hadhihi risalah fi suwaida'il fuadi, di dalam mata hati. Dalam mata hati. Tuh. Mana diingatkan, dan patut benarlah dengan bahawa diingatkan segala barang yang di dalamnya, di dalam ini risalah, daripada bicara segala ilmu aqaid padanya, sebagai ingatan, sebagai ingatnya pada mata penampakan di hati. Di hatinya, tiada mata kelih di kepala. Kalau ingat dalam hati, tak perlu kelih dalam dengan mata kepala. Macam kita duk ingat Fatihah tu lah. Tak perlu kita nak buka Quran tiap-tiap kali semaya kat buka Quran semua Fatihah tak ingat. Ada sebab kita ingat dalam mata hati kita. Maka sepatut benar juga ilmu aqaid ini, kita ingat masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu akidah ni di dalam mata hati kita. Bukan nanti kena buka kitab dulu. Itu habis itu. Wa haqiqatan wa haqiqatan wa haqiqatan, dan
sebenarlah, itulah kok. Nah, wa haqiqatan, dan patutlah. Nah, dan patutlah. Nah, ni sungguhlah. Sungguh bagi siapa ni? Ini bagi umpama orang nak jadi tok guru, umpama qadi ke, nah, ataupun bagi orang yang nak mencebur dalam bidang ilmu kalam, itu patutlah, itu sebenarlah, sungguhlah. Nah, bagi orang yang nak jadi tok guru, bagi orang yang nak jadi qadi, atau orang yang nak jadi ahli mutakallimin, orang nak masuk berbantah-bantah dalam ilmu kalam, bi an turfa'a ala minasatit tarjihi wal i'timadi, dengan bahawa diangkatkan akan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan, ala minasatit tarjih, di atas pengajangan kelebihan. Apa pengajangan? Tengok angka 1 di luar je tulis. Qauluhu qaulul musannifi, pengajangan. Apa pengajangan ni? Iaitu pengajangan ni tempat dihiasi, dihantarkan atasnya, atas tempat yang dihiasi dari itu, akan perempuan yang dikahwinkan pada mula-mula perjumpakan dia perempuan dengan suaminya, suami perempuan, di hadapan orang ramai. Alihah harah rumuh intaha muallifu, habis itu oleh muallifnya. Jadi pengajangan ni orang panggil tempat apa, bersanding lah, tempat bersanding. Nah, tempat bersanding, orang tak letak pasangan nikah ni nak kut celah dapur ko, nak kut bawa bata ko, kut dalam almari ko, tu ni. Orang letak tempat yang dimuliakan. Macam kita kata gak dalam istana, tempat bertakhtanya, tuanku sultan dengan permaisuri dia, atas takhta, orang panggil pengajangan dia, atas takhta pengajangan. Seolah-olah tempat hak ditumpu oleh segala mata dan dihormati oleh segala orang yang berhadap dengan dia. Okay? Pengantin tu dia panggil raja sehari. Raja sehari. Apa? Supaya raja dah dia dimuliakan, diangkat tinggi, dihormati. Maka begitu juga kitab ni kata dia nya, sebenar, patut benarlah bagi orang yang nak jadi tok guru, nak jadi qadi, nak jadi ahli mutakallimin, oleh bahawa diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan, letak atas takhta kelebihan. Nak gitu, letak atas tempat takhta kelebihan. Dihormati maksudnya. Siapa tahu tu. Jangan kita ni kita lepas celah sak khobar ke, tindih dengan buku majalah gila-gila mangga dak tu ni. Silap-silap air bulan buat buku nasi lemak pula. Berat tu. Tak reti hormat tu dia panggil. Kita ni patutnya kena letak tempat hak mulia. Tempat tinggi. Diceritakan oleh almarhum Tok Guru Ambo, Sayyidi almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh qaddasallahu sirrahu. Istana tuan-tuanku Sultan Melayu dulu, antara kitab yang dijadikan wirid ni maksudnya khatam baca, dan diadakan majlis khatam kitab, ialah kitab Faridatul Faraid. Ni kitab ni dulu istana-istana Sultan Melayu dulu. Munyatul Musalli satu lagi, Syekh Daud Fatani. Maka bila khatam kitab ngaji di istana, majlis khatam tu, kitab ni akan diletak dalam bekas orang panggil apa, dular, orang letak apa, hantaran nikah kau tu kan. Maka dijunjung, diusung, ramai-ramai nak masuk ke balai istana, letak tengah pak tahlil kepada arwah Syekh tuan pengarah kitab muallif musannif ni. Barulah jamu makan ke apa. Sahabat tahap tu orang dulu memuliakan kitab,
Faridatul Faraid. Dah tu ni. Siapa tak tu. Dululah. Lah ni tak mengaji dah kali. Tak tahulah wallahu alam. Moga kita pun tak biasa masuk istana. Barangkali ada juga kok. Sultan panggil tok guru senyap-senyap ke mana itu. Main mengajar dalam istana. Tapi dulunya gitu. Tu. Sebab tu kalau istana Kelantan tu di hujung dia tu ada surau. Situ tempat awak mengaji Tok Kenali dekat dengan Tok Kenali orang mengajar situ. Dia sudah molek kitab ni karangan Tok Guru kepada Tok Kenali. Syekh Ahmad bin Muhammad Zaid bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani ni guru kepada Tok Kenali di Mekah Al-Mukarramah. Tok Kenali ni kalau bandingnya di Indonesianya seumpama Syekhona Khalil Bangkalan. Di Madura tu dia ada satu orang guru yang mana anak murid dia ni semua buka pondok. Anak murid dia ni semua buka pondok. Semua tutup guru pondok belaka. Lalu digelar dia Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau di Semenanjung Tanah Melayu ni seumpama dengan Syekhona Khalil Bangkalan tu Syekhona Kenali Kelantan. Anak murid dia semua buka pondok. Syekh Usman Jalaluddin Penanti, pondok di Penanti. Anak murid Tok Kenali. Syekh Idris Al-Marbawi, anak murid Tok Kenali. Siapa lagi? Tuan Guru Haji Wahid, Muallim Haji Wahid di Melaka, anak murid Tok Kenali. Boleh dikatakan seluruh hak buka pondok di Semenanjung ni semua anak murid Tok Kenali. Tok Kenalinya anak murid Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Itu. Jadi bila Tok Kenali Khotam mengajar kitab di Balasah Istana, maka dia buat majlis kitab ni akan letak di atas orang panggil bekas dolar emas hak mulia tu, hak comel tu, ada usul beragak saja bidaah tu. Bidaah hasanah, bukan khijat agama tu, bukan upacara keagamaan, hanya adat saja. Dalilnya sekarang tak ada orang buat. Mana ada orang buat gitu? Tak ada dah. Zaman tu Tok Guru ada lagi, dia mau buat lah. Cumanya orang panggil pondok-pondok kita di Tanah Melayu ni dia tak serupa dengan di Tanah Jawa ni. Apabila meninggal wafat Tok Guru, mampu pondok. Itu masalah tempat kita ni gitu dah sini. Beralih lepas Tok Kenali wafat, beralih kepada anak murid dia Tok Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuk Paya. Ia tak kekal jadi. Anak Tok Kenali alim belaka. Tapi hok duk Mekah Tok Bakok gapo alim belaka. Tapi dia jadi lagu lain, jadi beralih ke tempat lain pula. Mampu pondok Tok Kenali, hidup pondok Tok Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuk Paya. Lepas tu Tok Tahir Pondok Paya meninggal, mampu pula pergi ke Pasir Tumbuh pula pondok tu. Jadi lagu tu. Kalau di sana di Indonesia tu pondok dia tu siapa kalau kekal 200 tahun, 300 tahun. Kekal tu bukan kekal bangunan. Tok fakir pondok dia panggil santri pondok dia tu koh ramah, makin ramah. Puluh-puluh ribu. Puluh-puluh ribu. Itu. Sebab dia ada budaya sananya. Dia macam anak Tok Guru ni, dia mulia dah sejak daripada kecil lagi. Anak Tok Guru ni dia panggil kiai. Anak kiai ni dia panggil gus. Panggil tu lain dah. Jadi Tok Guru ni supaya raja. Supaya raja dah tu ni. Supaya raja dah. Kalau kita pergi sana pondok ni macam supaya sebutir kampung, sebutir kawasan. Beratus hektar kadang-kadang tanah. Luah sebutir kampung ni pondok laku. Ceng. Ni. Tok Guru ni supaya raja dah. Jadi anak Tok Guru ni supaya anak raja, putera mahkota. Dia tak panggil nama gitu je, dia panggil Gus. Ramai-ramai anak Tok Guru dia panggil Gawagis. Jamak Gus Gawagis. Jadi bila anak Tok Guru ni sejak kecil lagi dihormati berapa semua, dibuat seperti Tok Guru dah, maka anak Tok Guru ni dia jadi
tak boleh kalau mengaji tak boleh serupa dengan ayah dia. Dia nak serupa ayah dia atau lebih daripada ayah dia lagi. Tu. Sebab tu bila ayah dia mati, wafat, automatik dia ganti. Tu. Generasi ke generasi tu tak putus. Macam tempat kita tak gitu. Nah, orang hormat ke tok guru je. Anak tok guru orang ajak gocoh ada. Nah, kadang-kadang anak tok guru pun berat pada orang kapur lagi ya. Nah, duk berdamping kuda ke apa berat. Jengkreng. Nah, berat lagi pada orang kapur biasa pun ada. Nah, pas tak ada tok guru kita, dia tak biarlah dia nak ngaji gapo ikut dia lah. Dia bersadar. Gitu. Jadi bila tok guru mati, kadang-kadang anak-anak tok guru ni tidak standing dengan tok guru, tidak lebih alim pada tok guru. Nah, kadang-kadangnya ngaji kok ilmu lagu lain, ilmu formal ni lah. Tak dia nak baca kitab-kitab kuning. Nah, kitab-kitab Arab supaya dia akhirnya pondok tu mampu. Tu tempat kita je lagu tu. Nah, ada sini. Hang pergi ke Indonesia dulu. Jangan kata anak tok guru. Nah, ya hormat. Ayam tok guru pun tok guru dah. Ayam tok guru kalau ayam orang lain pergi makan ni tapi kalau ayam tok guru dia tak ada. Jadi ayam tok guru tu patutlah tangan je pak. Lagu ni kata pelik sungguh. Nah, pelik. Pasal pak kelah pun banyak lagi budaya lagu tu ada di sana. Nah, kalau kita pergi tu macam kejut budaya dia, kejut. Tempat kita tak ada lagu tu. Nah, tempat kita tak ada lagu tu. Tempat kita ni kalau hormat tok guru masa mengaji lah. Nah, lepas mengaji tu tunggil punggung ketemu tok guru boleh jadi dia tu. Tempat kita ni orang tu ni dak. Hang duk tengok masya-Allah lah. Tapi kalau dibuat tempat kita jadi rasa pelik pula. Pelik. Macam pondok saya ada tenaga pengajar seorang itu memang orang Indonesia. Nah, saya panggil Kiai Rifai. Dia mengaji di pondok Ringin Agung di Kediri. Jadi bila kita buat Maulidur Rasul di pondok Tuan Guru Babari Daudin di Penanti, bawa dia, terkejut dia ada tutup guru tua di Malaysia. Dia ingat tutup guru di Malaysia ni muda-muda lah ke, tak ada tutup guru tua. Dia panggil ulama sepuh. Kalau di sana dia panggil tua-tua ni panggil sepuh lah, tua. Jadi dia pun khidmat dengan tutup guru tua kita ni. Pelik. Jadi anak orang-orang pondok Malaysia tengok, apa ni gini mu ni? Betul selipar. Nah, macam hormat peraja dah. Jadi orang jadi pelik. Sebab kita tak biasa. Nah, kita saling tok guru. Heret tangan tok guru je. Heret gitu, bukan kita tunduk dak. Nah, tu. Orang dia lain sikit. Artinya kalau kita mengaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, satu kitab yang dikarang oleh Syekh Zarnuji. Kitab ni kalau orang masuk pondok awal-awal lagi wajib kena ngaji. Nah, dia ada hak Arab, Ta'limul Muta'allim hak Arab. Kalau di satu lagi terjemuh serta syarah, dia panggil kitab pelita penuntut. Tok Guru di Fatani dia terjemuh, lepas tu dia syarah pula jadi kitab Jawi. Kitab asalnya kitab Arab, Ta'limul Muta'allim, adab. Orang nak mengaji ni dia ajak adab dulu, akhlak. Jadi kalau kita mengaji kitab tu, kita nak tengok praktik di Malaysia tak ada. Payuh, tak ada. Boleh kata tak ada. Tak ada, tak jumpa. Nah, tapi kalau kita mengaji kitab tu, kita tengok kalau kita pergi di pondok di Jawa, di Indonesia sana, praktikalnya ada sana. Amalan dia ada sana. Sini tak ada, ngaji saja ya. Ngaji saja ya. Tu. Kadang-kadang ada juga dalam YouTube tu, kalau boleh tengok dalam YouTube tu, boleh tengok ada pelajar-pelajar pondok di sana. Bila tok guru lalu dekat fort dia, berhenti jalan, tunduk. Siapa tok guru tu lalu dulu dengan motor, jalan kaki, baru belajar jalan kaki. Tak ada tu budaya tu sini. Tak ada. Tak ada budaya akhlak adab sangat tinggi di sana. Jadi saya pergi sana dulu pun terkejut lah. Jadi
lagu ni pondok dia. Hebat. Bukan hebat dari segi ilmu saja dah. Bahkan dari segi akhlak adab dia pun sangat hebat. Itu. Habis itu. Zaman dulu gitu juga. Zaman dulu tutup guru kita pun gitu juga. Orang Melayu kita gitu juga. Ini sahabat saya, guru saya juga. Baba Bukhari dia cerita. Tok guru dia, Tok Guru Haji Awang Lanai cerita. Tok guru pada Tok Guru Haji Awang Lanai ni Tok Guru Haji Umar Zuhdi. Di Kedah. Tok guru tasawuf yang masyhur lah. Cerita Tok Guru Haji Umar Zuhdi ni kalau dia lalu di roundabout. Ni roundabout ke? Kalau Tok Guru lalu, tak kira lah dia lalu dengan kereta ke, dia lalu dengan motor ke. Semua kereta-kereta akan berhenti bagi Tok Guru lalu dulu. Zaman dulu. Zaman dulu tu memang orang kenal jihad Tok Guru, wibawa haibah Tok Guru zaman dulu. Tapi memang dulu Tok Guru sungguh. Zaman lah ni Tok Guru hok mana tak tahu dak ni. Tok Guru fake pun ada. Fake Tok Guru buka pondok ada duit kutip derma ke apa. Tuai rupa-rupanya. Basic nahwu sorah pun tak lepas. Tu. Baca pun buku Rumi. Lepas tu duk cerita kelebihan pelik-pelik diri dia ni ginilah. Hak ni hak tu bahaya ni. Tok Guru fake Tok Guru. Scammer Tok Guru scammer. Habis. Jadi patut sebenarlah dia kata bagi orang nak jadi Tok Guru, nak jadi qadhi, nak jadi ahli mutakallimin bi an turfa'a ala minassatit tarjihi, dengan bahawa diangkatkan risalah ini ke atas pengajangan kelebihan, di atas takhta kelebihan. Ni supaya apa? Supaya menjadi rojokan senantiasa. Ya hak kita nak buat rojokan ni, kita tak akan lepar kok belakang almari gitu. Kitab-kitab penting. Benda-benda hak kita nak buat rojokan. Macam kita hijab jabat gapo lah. Benda-benda hak penting bagi kita. Kita tak letak dalam file-file, tak tahu buku ke mana dah. Mesti kita letak atas meja. Mudah. Ada gapo-gapo? Nanti rojok dulu. Tu makna gitu. Maka sebagaimana sesuatu yang diletak di atas takhta kelebihan, seumpama raja ataupun pengantin baru, raja sehari, maka segala mata-mata memandang dia. Segala orang menghormati, ambil tumpuan kepada dia. Macam kita pergi makan gula, kenduri kahwin. Bukan semata-mata makan gula. Kita tengok mana kak pasangan pengantinnya. Comel sangat. Tak tu ni jangok sangat. Mata-mata tu jadi tumpuan. Tak tu ni. Gitulah kita ni suruh dijadikan sebagai tumpuan, rujukan. Diletak di atas pengajangan kelebihan, atas takhta kelebihan, supaya jadi tempat rujuk. Lekat masalah gapo? Masalah politik ada dalam ni. Masalah politik ada dalam ni. Di akhir kitab ni disebut tentang maqasid syar'iyyah, tentang husnul tadbir siyasah. Husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Disebut lagi. Jadi tempat rujuk. Jadi tempat rujuk. Tu lagu tu. Ya B. Wal-i'timadi. Wal-i'timadi ni kalau terjemuh dia tu tak ada dan. Waw tu ada dan tu. Kalau kitab Jawi ni tak ada dan. Kitab Rumi ada dan tak? Ada. Ada dan. Dan ada dah tak apa. Kena buh dan dah. Kalau kitab Jawi tu je gugur dah. Dan diperpegang dengan dia, diiktimad. Iktimad ay siqatul qalb. Mana? Dipercaya hati dengan dia. Percaya hati. Jangan duk wawih-wawih. Betul kau kitab ni kesesak ke. Jangan duk wawih lagu tu lah. Tak boleh kira kita ni zaman Facebook. Buka Facebook ada menata Wahabi dalam Facebook. Tak tahu ni? Ya update. Kitab Faridatul Faraid, kitab kufur yang paling besar tersebar di Malaysia. Allah. Ada dalam Facebook. Nama apa?
Habib An-Nuri ke apa, seorang ustaz Wahabi di Perak ke tak silap. Tu berat je tu. Kalau kita tengok dari segi ilmu, keilmuan Syekh Ahmad dengan dia agak jauh lah, jauh nah. Habis. Jadi bukan setakat letak tempat hak mulia, hak lebih, hak comel, hak agung sebagai tempat nak rojak mudah, bahkan hati kita kena thiqah, kena percaya, iktimad, kena pegang, dan diperpegangkan dengan dia, dengan hadhihi risalah, dengan ini risalah, nak pegang kena percaya hati. Kalau tak percaya hati tak pegang kita, betul kau kita ni macam sesak ya, lagi ke gak learn ni. Kalau guru takmir di Selangor, kita tak benar baca kitab ni, kita tak benar baca kitab Faridatul Faraid. Dia hanya silibus guru takmir setakat Risalatut Tauhid, sifat 20 juga. Sebab apa? Sebab dia kata orang hak nak menguasai kitab Faridah ni payah, dan dia sendiri penemu duga untuk guru takmir pun tak boleh nak kuasai kitab ni, payah. Jadi silibus kitab di guru takmir ni dibuat kitab Faridah tak ada. Sayugia jangan ngajar kitab Faridah. Sebab tak guru takmir ni macam surah-surah hak mati. Ustaz ni dia ambil tauliah untuk guru takmir, dia pergi periduk surah tu mengajar, nantinya jaih akan bayar kat salgu hati. Surah tak perlu buat keluar duit apa-apa. Itu guru takmir. Silibus ni tak boleh kitab Faridah. Sebab apa? Sebab dia takut tak kuasai. Tu nak ayat weh. Sebab tinggi perbahasan dia. Sebenarnya tidaklah orang panggil begitu. Dia ada orang panggil syarahan yang tinggi, yang pertengahan, yang rendah. Sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Kalau tengok TV tu hak jenis U tu. Bukan jenis 18 SE dak lah. Itulah gitu. Habis. Kemudian kata Syekh Ahmad, wasammaituha faridatal faraidi fi ilmil aqaidi. Wasammaituha, dan hamba namakan dia ini risalah. Wasammaituha, dan mempernamalah oleh hamba akan dia, akan ini risalah. Mahu yang kedua bagi sama, akan faridatal faraidi. Faridatal faraidi kita rayak dah dulu. Mana permata yang tunggal, yang nombor satu, al-faraidi, daripada segala permata-permata yang nombor satu. Tu nama kitab dia. Jadi kitab ni seolah-olahnya nombor satu daripada sekalian hak nombor satu. Macam kita tanding apa? Tanding musabakah tak kira lah. Tanding main bola ke, main pipong ke, atau mengaji Quran, baca Quran, ikutlah. Asal kau musabakah. Kawasan ni musabakah, kawasan ni musabakah, pertandingan. Jadi setiap mana kawasan tu ada johan dia, betul tak? Ada pemenang nombor satu dia. Hak nombor satu ni buat pertandingan pula, perekat hak nombor satu. Hak nombor satu ni, kita kata 100 orang nombor satu belakang ni, tandingnya ada johar dia. Hak ni nah faridatul faraid. Tu makna gitu. Nombor satu daripada sekalian yang nombor satu. Tu kata ni. Johan daripada segala johan. Tu makna gitu. Permata yang ketunggalan daripada segala permata yang tunggal. Tu dah. Jadi hak mahal sekali. Tu nama kitab dia tu hebat dah. Kata ni. Sebab tu Syekh Ahmad ni kalau di tanah Melayu kita dikenal dengan Tuk Faridah. Sebab kitab dia ni diajar di istana-istana sultan dulu. Kita cerita dah tadi dah. Diajar. Kalau di tanah Jawa, Syekh Ahmad ni lebih dikenali dengan Tuan Ngawamil. Ngawamil kata ni. Orang Jawa panggil Ngawamil. Sebab satu karangan dia yang masyhur juga ialah kitab Tashil Nailul Amani, syarah bagi matan Jurjani. Kitab tu dia ajar di Al-Azhar Asy-Syarif.
Dan di pondok-pondok pesantren Jawa saya tengok diguna kitab tu antara teks pengajian. Nah, satu-satu kitab yang mensyarahkan bagi matan Jurjan. Mana ya syarah orang panggil makna-makna harahja dan sebagainya ni. Nah, karangan dia Tashil Nailul Awami. Tashil Nailul Amani fil Awamil Jurjani, gitu kalau tak silap. Fil Awamil Jurjani. Fi syarhi Awamil Jurjani. Begitulah lebih kurang kitab dia. Nama kitab Tashil Nailul Aman fi syarhi Awamil Jurjani. Jadi kalau di tanah Jawa, Syekh Ahmad ni lebih dikenali dengan Tuk Ngawamil, Tuan Ngawamil. Sebab syarah kitab hak masyhur diguna sana hak tu. Dan memang ulama-ulama Jawa saya tengok dia kurang yang kitab Jawi. Dia kurang kitab Jawi, dia banyak kitab Arab. Dan bila mengarang pun dia banyak mengarang kitab Arab. Ada kitab-kitab bahasa Jawa, tapi jarang. Dia banyak guna kitab Arab. Ulama-ulama sana, kiai-kiai sana kalau mengarang kitab Arab selalu. Mereka seumpama di Sumatera, di Banjarmasin, itu masih lagi Arab dan Jawi, Arab dan bahasa Jawi kita ni lah. Bahasa Melayu kita ni. Habis. Wasammaituha, dan mempernamalah oleh hamba akan dia akan ini risalah Faridatal Faraidi. Apa? Permata yang nombor satu daripada segala permata yang nombor satu fi ilmil aqaidi, pada bicara ilmil aqaid, mana ilmu segala simpulan, segala tambatan kepercayaan di dalam hati kita. Kemudian kata dia wa 'alallahi ta'ala a'tamidu wa min faidi fadlihi astamiddu, dan atas Allah Ta'ala sahajalah. Kena buh gitu. Kena buh sahajalah. Sebab dia sebenarnya susunan yang kebiasaannya begini. A'tamidu 'alallahi. Gitu. Susunan biasanya gitu sebenarnya cakap. Macam kita cakap wabillahi taufiq wal hidayah. Gitulah. Sebenarnya at-taufiq wal hidayah billah. Sebenarnya gitu. Tapi dak wabillahi taufiq wal hidayah. Kita kejap gitu kan? Tu orang panggil memberi makna hasar. Dia panggil min babit taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Itu dia panggil gitu. Daripada bab mendahulukan perkara yang sepatutnya berada di belakang, itu memberi makna hasar. Hasar ni hanyalah, tidak pada yang lain. Gitu kan gitu. Macam kita baca teh tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan? Sebenarnya susunan hak biasa na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka, kami menyembah engkau wahai Allah. Kalau gitu susunan ayat boleh memberi sangkaan kami menyembah akan kamu wahai Allah, tapi kami sembah juga orang lain. Wa nasta'inuka, dan kami minta tolong kepada engkau wahai Allah, tapi kami minta tolong juga pada benda lain. Jadi gitu. Oleh kerana tu nak bagi hilang makna waham tadi tu, hak duk belakang tu ayat tak depan. Apa tak? Iyyaka na'budu. Kira kata wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sahajalah, tidak pada yang lain kami menyembah. Jadi mana tu? Kepada engkau sahajalah, tidak pada yang lain kami minta tolong. Itu makna hasar, dia panggil makna hasar. Sama ni sepatutnya a'tamidu 'ala Allah. Sepatut kita ayat. Tapi dak wa 'alallahi ta'ala a'tamidu. Jadi makna dia berubah tu. Lagu mana makna dia? Dan atas Allah Ta'ala sahajalah, tidak pada yang lain. A'tamidu, aku berpegang, yakni aku siqatul qalb, aku percaya hati. Aku percaya hati aku hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Manusia boleh cakap, manusia boleh janji, manusia boleh lembek mulut, boleh manis mulut, tapi tak boleh nak percaya hati dengan manusia. Betul tak? Gitu. Itu ni. Kalau kita percaya dengan manusia ni tak bergeraklah hijab kita. Hati kita kena percaya pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sekali-kali tidak mungkin janji. Itu.
Jadi itu maksudnya, dan di atas Allah Ta'ala aku berpegang, yakni dan di atas Allah Ta'ala sahajalah aku berpegang hati. Mana i'timad, mana siqatul qalb. Itu mana gitu dah, percaya hati, tidak pada yang lain. Itu makna hasar dia panggil. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra dia panggil. Mendahulukan perkara yang sepatut berada di belakang memberi makna hasar. Makna hasar ni makna hanyalah, tidak yang lain. Gitu. Jadi kalau kata i'tamidu 'ala Allah, aku percaya hati di atas Allah, aku berpegang di atas Allah, mana aku percaya hati di atas Allah, boleh datang lagi tu makna yang lain. Mana? Pada orang lain pun aku percaya hati juga, aku berpegang juga. Jadi tak nak bagi mari makna tu hak duk belakang tu makna tak depan. A'tamidu 'ala Allah, 'ala Allah Ta'ala a'tamidu. Jadi gitu. Di atas Allah Ta'ala sahajalah, tidak pada yang lain aku berpegang, yakni aku percaya hati. Itu gitu dah. Tu makna gitu. Wa min faidi fadlihi astamiddu. Sama juga. Susunan hak biasanya astamiddu min faidi fadlih. Aku menuntut daripada limpah kurniaan nyonya Allah. Tapi dak wak mari min faidi fadlih ni tak depan, astamiddu tak belakang. Masuk dalam sama juga, taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Jadi makna gini, dan limpah kurnia nyonya Allah Ta'ala sahajalah aku menuntuti pertambahan. Tu gitu jadi makna dia. Kalau dia kata astamiddu min faidi fadlih, aku menuntuti daripada limpah kurnianya Allah Ta'ala, tapi hak lain pun aku tuntut juga, duit orang kau berapa minta laku laris jual negara kita aku. Jadi makna lagu tu. Jadi tak nak bagi ada makna seperti itu, nak bagi jadi orang panggil makna tu makna hasar, hanyalah wak mari tak di depan. Wa min faidi fadlihi astamiddu, dan daripada limpah kurnianya Allah Ta'ala sahajalah astamiddu aku menuntuti pertambahan, aku minta bertambah-tambah gapo? Hanyalah daripada limpah kurnia Allah, bukan daripada selain daripada Allah. Itu maksud gitu. Habis itu. Kemudian kita nak masuk cara mabadi asyarah dia panggil. Mabadi asyarah ni pendahuluannya 10. Sebelum kita nak masuk mengaji satu-satu ilmu, kita sepatutnya kena tahu dulu pendahuluan bagi ilmu yang 10. Ni dia panggil muqaddimatul ilmi, ataupun dia panggil mabadiul ilmi, dia panggil mabda', pendahuluan bagi ilmu. Tapi di dalam ni dia tak bila sampai 10. Hanya beberapa sahaja dia sebut. Kemudian kata musannif, bermula ilmu tauhid itu ialah ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama. Ini dua mari definisi ilmu tauhid dia panggil. Al-haddu. Inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' walismu listimdad hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Itu dia panggil syair yang disebut oleh Syekh Ali Al-Ajhuri. Sesungguhnya pendahuluan bagi ilmu tu ada 10. Pertamanya definisi ilmu tu apa, kena tahu. Kemudian tepat hantaran ilmu, tepat bahas ilmu. Kemudian apa, faedah ilmu. Kemudian kelebihan ilmu. Kemudian nisbah ilmu tu. Kemudian siapakah yang mula-mula mencetuskan ilmu tersebut, nama gapo ilmu tersebut, mana tepat sumber hukum yang dia ambil ilmu ni, masdar dia, tepat sumber dia. Kemudian apakah hukum syarak kita belajar ilmu ni, masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ni. Itu dia panggil pendahuluan bagi ilmu. Lagi akan kita akan bicara insya-Allah. Kita berhenti situ dulu. Bermula ilmu tauhid itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.